Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin muslimat, sidang jemaah yang dikasihi sekalian, pada malam ini sekali lagi kita berpeluang untuk berada secara online, back to basic, kembali kepada asas, iaitu membincangkan hal-hal kepimpinan dan pengurusan umat berasaskan kepada syariat Islam. Untuk majlis ilmu ni, mari kita teruskan dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sidang jemaah yang dirahmati, sebagaimana biasa kita akan meneliti hadis daripada kitab 60 hadis sultaniah, iaitu 60 hadis berkaitan dengan para penguasa. Dan pada malam ini kita akan meneliti hadis yang ke-34. Dan kalau kita lihat dalam kitab ni, hadis 34 adalah perkara yang terkait dengan mengenai imam, iaitu pemimpin tu laksana perisai. Ya. Sebelum kita baca hadis ini, mari kita tengok dahulu sedikit mukadimah, iaitu ayat Al-Quran yang kita sering baca dalam surah As-Sajdah yang mengingatkan bahawa para pemimpin mereka perlu membimbing dengan mengikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam surah As-Sajdah, surah yang ke-32, ayat yang ke-24. Di sini ada Allah sebutkan perkara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Sadaqallahul azim. Okey, Abang Aidin bacakan terjemahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, ayat ni terkait dengan kisah Bani Israel. Namun iktibarnya umum, ya, untuk kita semua. Allah Ta'ala sebutkan waja'alna minhum, ya, wa tu dan ja'alna, telah menjadikan oleh kami, minhum, daripada golongan mereka ni, a'immatan, pemimpin-pemimpin, imam-imam, ya, yahduna, mereka menunjuk, bi dengan amrina, amri, perintahna kami. Jadi imam, pemimpin menunjuk dengan perintah Allah. Allah jadikan mereka sebagai pemimpin, ya, sebagai kita kata orang yang membimbing umat. Lamma sabaru, lama ketika ataupun apabila sabaru, telah sabar oleh mereka. Jadi mereka sabar dalam mengerjakan ketaatan, maka Allah beri kemuliaan mereka menjadi a'immatan. Itu imam-imam, pemimpin-pemimpin. Yahduna bi amrina, mereka menunjuk dengan perintah kami. Jadi sabar dalam mengerjakan ketaatan, ya, sabar dalam mengerjakan perintah Allah. Inilah perkara yang penting perlu kita fahami. Jangan sabar menerima saja, ya, apa saja yang disuapkan ataupun yang diberikan. Tapi kita kena sabar untuk tentukan kita berada di atas kebenaran. Kalau apa yang disampaikan, apa yang dibawa ataupun apa yang diberi itu benda yang betul, yang baik, ya kita terima, kita laksanakan. Kalau perkara yang dibawa itu perkara yang salah, maka kita tidak boleh menerima benda yang salah, benda yang maksiat, kufur, engkar terhadap perintah dan syariat Allah. Maka bersabar menghadapi ujian, kepayahan,
menghadapi penentangan daripada golongan yang tidak mahu kebenaran, ini sangat penting. Ya, jangan kita tunduk kepada kebatilan, kekufuran, kemaksiatan. Tapi kita kena sabar untuk berpegang kepada kebenaran walaupun ditentang, tak disukai oleh banyak pihak. Ya. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kanu telah adalah mereka bi ayatina dengan ayat-ayat kami, yuqinuna mereka yakin. Jadi para pemimpin memberi petunjuk atau membimbing orang ramai, orang yang di bawah dia punya tanggungjawab itu dengan perintah Allah, dan mereka juga yakin terhadap ayat-ayat Allah. Mereka tidak ragu-ragu. Maka ini sangat penting, ya, kita berpegang mesti pegangan dengan pegangan yang sungguh-sungguh dan dengan keyakinan, dan kita jangan ragu-ragu barang sedikit pun, ya, dengan perintah dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pemimpin itu begitu, ya, pemimpin membimbing dengan petunjuk Allah, bukannya pemimpin mengheret orang kepada maksiat derhaka, kepada Allah Ta'ala. Bukan begitu. Pemimpin mesti membimbing dengan petunjuk Allah, membimbing dengan kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah dia, ya, isu tema yang akan kita bincangkan pada malam ini, hadis yang akan kita lihat sama nanti insyaAllah. Baik, kita terus meneliti kepada hadis yang ke-34 ini. Jadi temanya imam, pemimpin tu laksana perisai. Imam atau pemimpin dia ni macam perisai. Apa itu perisai? Kita tahulah. Dulu perisai pakai apa? Kita kata mungkin pakai macam dulang, macam pakai bulatan rotan. Sekarang kita ada kereta perisai pula. Maka perisai ini untuk apa? Untuk menyelamatkan, ya, untuk mempertahankan. Dan apa maksud imam laksana perisai? Mari kita meneliti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang ke-34 ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allahumma salli ala Muhammad, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi fa in amara bittaqwallah azza wa jalla wa adala kana lahu bidzalika ajrun wa in ya'mur bighairihi kana alaihi minhu. Baik, kita perhatikan. Abang Lidin baca terjemahan dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya seorang imam, yakni penguasa itu bagaikan perisai. Orang-orang berperang di belakangnya dan juga berlindung dengannya. Maka jika ia memerintah berdasarkan takwa kepada Allah Ta'ala dan berlaku adil, maka baginya pahala. Akan tetapi jika ia memerintah tidak dengan takwa kepada Allah dan tidak berlaku adil, maka ia akan mendapatkan balasannya. Hadis riwayat Muslim nombor 3428. Ya, kita perhatikan semula, ya, matan hadis ni. Innama, sesungguhnya tiada lain melainkan innama al-imamu, imam itu, pemimpin itu, junnatun perisai. Jadi Nabi bagi tahu kita imam tu laksana perisai. Jadi imam dia adalah sebagai perisai, iaitu yang melindungi, yang menyelamatkan. Yuqatalu min waraihi, dia berperang daripada belakangnya. Dia tu makna orang berperang daripada belakangnya. Itu kita kata, kalau kita lihat dari segi dunia ketenteraan,
Kalau perisai, kita gunakan perisai untuk kita melindungi diri kita. Dan kita berperang terus dan berlindung di belakang perisai. Begitulah seorang imam itu. Orang boleh berlindung di belakangnya. Wa yuttaqa bihi, dan dia bertakwa, makna dia takwa mana juga berlindung, ya, ataupun menyelamatkan diri, ya, mendapat perlindungan, mendapat penjagaan bihi dengannya. Jadi imam tu dia menjaga orang-orang yang di bawah dia punya tanggungjawab, di bawah dia punya kepimpinan, di bawah dia punya pengurusan. Orang berperang daripada belakangnya dan orang juga berlindung di belakangnya dengan dia itu sebagai perisai. Fa'in amara, fa maka in jika amara telah menyuruh dia, telah memerintah ia, bittaqwallahi azza wa jalla, dengan bertakwa, dengan ketakwaan Allah. Mana kalau dia menyuruh dengan betul, dengan ketakwaan, bertakwa kepada Allah azza wa jalla, wa adala, dan dia berlaku adil, dia memerintah melaksanakan amal tanggungjawab itu dengan adil, kana lahu bidzalika ajrun, telah adalah ia baginya dengan yang demikian itu ajrun, ganjaran. Jadi kalau dia buat perkara yang betul, dan dia berlaku adil, maka dapat ganjaran daripada Allah Ta'ala. Wa in ya'mur bi ghairihi, dan jika dia menyuruh dengan selainnya, maknanya bukan mengerjakan perkara yang betul. Maknanya dia, kalau dia menyuruh kepada maksiat, kana alaihi minhu, kana telah adalah ia alaihi atasnya, minhu daripadanya. Maknanya dia akan menanggung akibat apa yang dia, ya, yang dia suruh ni, ya, yang atau dia atau yang dia laksanakan. Maka di sinilah kita kata penjelasan apa yang dikatakan seorang imam itu adalah sebagai junnah, iaitu perisai, penjaga, pemelihara kepada umat. Bahkan kalau kita kaji dalam hadis, ada kisah Rasulullah SAW kalau ketika keadaan peperangan sengit, mana battle rhythm dia sangat, dia panggil apa, tinggi, maka sahabat-sahabat mereka mencari Rasul SAW dan mereka berperang dengan menjadikan Rasul itu sebagai perisai. Kenapa? Rasul SAW dalam medan perang, baginda sangat tangkas, bahkan kekuatan baginda dan kehandalan baginda sehingga sahabat-sahabat boleh take cover lah bahasa kita, boleh berlindung, menjadikan Rasul sebagai perisai apabila battle tu sangat intens, ataupun kita kata keadaan peperangan berkecamuk dengan dahsyat, maka sahabat-sahabat cari Rasul kerana boleh dapat dia panggil rehat, dapat berlindung di belakang Rasul SAW yang boleh nyahkan ataupun boleh menghadapi dengan pihak lawan tu dengan mudah sangat. Jadi begitu sekali, ya, di medan perang sahabat-sahabat kalau dia nak dapatkan rehat, dapatkan kurang sikit dia intens tu, dia cari Rasul dan berperang di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu makna secara umum, ya. Kita lihat, kita tengok apa catatan-catatan yang ada, insya-Allah. Baik, di sini penjelasan, A. Imam Nawawi menjelaskan bahawa perisai bermakna sebuah pelindung bagi orang-orang yang berada di belakangnya. Pelindung, dapat berlindung. Itu dia kata perisai. Kerana seorang imam menjadi sebuah perisai yang melindungi kaum muslimin dari musuh-musuh mereka.
Jadi imam, khalifah, ketua negara, dia adalah menjaga umat, menjaga kaum muslimin. Dia menjaga agama Allah. Maka kaum muslimin bila ada seorang pemimpin, seorang khalifah, seorang imam yang faham, mengerti bagaimana nak mengatur urusan umat, maka umat akan terpelihara. Akan terlindunglah. Yang kita kata kaum muslimin dilindungi daripada musuh-musuh mereka. Perlindungan tersebut dilakukan dengan mengorganisasikan tentera, menjaga perbatasan, serta menyerukan jihad fi sabilillah. Jadi imam tu dia yang akan declare. Dia akan mengatur gerakan tentera. Jadi dalam menjaga perbatasan dia lah yang akan organize. Dia lah yang akan mengatur, urus, mentadbir berkenaan dengan bagaimana nak menjaga umat ini, nak menjaga agama Allah ini. Baik, B, bravo tu. Imam Ibn Hajar menjelaskan bahawa seorang imam juga berfungsi laksana sebuah perisai yang melindungi kaum muslim agar mereka tidak saling menganiaya satu dengan yang lain. Hal ini dilakukan dengan menyelesaikan persengketaan antara mereka, mengangkat para qadi, itu hakim, serta menerapkan syariat. Ini penting kita kena faham. Imam ni ketua negara. Imam, khalifah, amirul mukminin. Jadi dia melindungi kaum muslimin supaya kaum muslimin ini tidak menganiaya satu dengan lain, tak menzalimi satu dengan lain, ya. Dan ini dilakukan dengan cara menyelesaikan persengketaan. Jadi bila ada perbalahan persengketaan, maka ada mahkamah Islam. Dan dalam mahkamah Islam ni ada para qadi, para hakim yang menerapkan syariat Islam, dan mereka dilantik untuk melaksanakan tugas dia. Maka keadaan umat akan teratur, akan terpelihara. Baik, C, ya, perkataan kata innama menurut kaedah bahasa bermakna pembatasan. Maka hadis tersebut memberikan batasan bahawa selain imam tidak ada lagi orang yang dapat menjalankan fungsi sebagai perisai bagi kaum muslim. Ini dikatakan innama ni alatu hasrin, pembatas ataupun dia mengepung. Maknanya apa? Itu saja. Imam kerja dia melindungi, memelihara. Dan kalau tidak ada imam, maka tak ada lagi orang yang dapat menjalankan fungsi sebagai perisai sebagai kaum muslim. Jadi ini kita kena faham bahawa pentingnya imam tu, pentingnya ketua negara, dan negaranya negara Islam dan menerapkan syariat Islam. Maka dengan sendirinya akan ada penjagaan pemeliharaan terhadap umat. Tapi kalau tidak ada imam dan tidak ada penerapan syariat, maka sebenarnya kaum muslimin kita tak terpelihara. Maka kita lihat sebagaimana hari ni lah, zaman yang kita hidup ini, banyak kaum muslimin kita yang diinaya dan dizalimi. Walaupun ramai pemimpin-pemimpin kaum muslimin, tapi mereka tidak menerapkan syariat Allah, tak melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya. Maka terabailah keselamatan dan kesejahteraan ataupun kaum muslimin yang ditekan, ditindas itu tak ada yang bela. Baik. D, ya, manakala kita melihat realiti saat ini, ketika kaum muslim menjadi sasaran penginayaan dan penyiksaan, maka kita dapat segera memahami bahawa faktor utama di balik serangan dan penginayaan yang terbuka dan terus-menerus ke atas kaum muslim adalah kerana tidak ada satu pun pihak yang mewakili kepentingan kaum muslim.
Jadi itu kata hari ni kaum muslimin tak ada siapa yang benar-benar yang nak menjaga, memelihara mereka ni daripada dizalimi. Kenapa? Kerana ketua negara khalifah tu tak ada, dah runtuh dah. Maka siapa lagi nak pelihara? Tak ada, terabailah tanggungjawab nak memelihara. Jadi ini adalah sebuah kenyataan mengingat tidak ada satu pun penguasa negeri-negeri Muslim saat ini yang benar-benar mewakili kepentingan penduduknya sekaligus mewakili kepentingan Islam. Sebaliknya, sepanjang sejarah negara khilafah Islam, negara-negara asing tidak berani sembarangan ataupun tak berani nak menumpahkan darah kaum Muslim. Itu dia, bila kerajaan Islam, pemerintahan Islam ada tu, negara tu mempunyai kekuatan, mempunyai kehebatan, keupayaan untuk memelihara kepentingan kaum muslimin. Maka tak ada orang nak menumpahkan darah dengan mudah. Dan makna keamanan tu terjamin, tak diabaikan. Baik, kita tengok sambungan sikit lagi dia punya ni. Siap. Jadi itulah daripada catatan semalam tadi di sini ujung tadi Sebaliknya, sepanjang sejarah negara khilafah Islam, negara-negara asing tidak berani sembarangan menumpahkan darah kaum muslim. Jika tidak, kita tengok apa sambungan, jika tidak ingin mendapatkan balasan yang setimpal dari negara khilafah. Jadi itulah kata, waktu kerajaan Islam tu ada, dia panggil daulah khilafah tu ada, maka pihak musuh Islam dia tak berani nak mudah-mudah pergi menekan, menindas ataupun mengacau kaum muslimin dan wilayahnya. Kerana apa? Kerana ada negara khilafah, ada negara Islam yang akan menggerakkan tentera-tenteranya supaya apa? Supaya pembelaan itu dapat dilaksanakan. Baik. Seterusnya seorang imam bukanlah manusia yang sempurna. Seorang imam bukanlah manusia yang sempurna. Dia dapat melakukan perbuatan yang hak, yang untuk itu dia mendapatkan pahala. Sebaliknya, dia juga boleh melakukan kezaliman. Untuk itu harus wajib ada upaya koreksi, muhasabah terhadap kezaliman tersebut. Demikianlah, imam bukannya manusia yang maksum serta tidak bebas dari kesalahan dan koreksi. Jadi itulah dibincangkan di sini, imam tu bukan manusia yang sempurna, dia manusia biasa. Maka dia melakukan perbuatan yang hak, untuk itu dia mendapat pahala. Sebaliknya, dia juga boleh jadi melakukan kezaliman. Dan untuk itu kena ada jentera untuk membetulkan kezaliman ataupun kesilapan. Jadi kena ada upaya membuat koreksi terhadap kezaliman tersebut. Demikianlah imam tu bukan manusia yang maksum serta tidak bebas dari kesalahan dan koreksi. Jadi itulah ini membincangkan imam tu punya peranan tu penting sekali, kita kena faham. Kalau imam tak ada, macam hari ni lah, ketua negara dalam khilafah tak ada, maka umat Islam kita dia panggil apa, mungkin para penguasa di wilayah-wilayah yang tertentu tapi mereka tidak menerapkan syariat Islam. Ini jadi masalah. Maka sebenarnya penjagaan ke atas umat Islam kita ni belum lagi dilaksanakan dengan betul dan teratur sebagaimana yang disyariatkan. Baik. Itu dah dia catatan-catatan yang ada. Jadi kita sampai sini saja dahulu dia punya
catatan apa ada di sini. Kembali semula kepada apa hadis tadi, ya, kita tengok semula. Jadi Rasul SAW memberitahu innamal imamu jun, sesungguhnya tiada lain melainkan imam, pemimpin itu adalah perisai. Jadi kita kena faham, ya, apatah lagi orang yang hari ini memegang teraju kepimpinan ataupun ada bidang kuasa dalam mengatur urusan umat. Mereka kena menjadi perisai kepada umat Islam. Penjaga, pembela, bukannya menganiaya kepada para pendakwa atau pada perjuang Islam, ya. Jadi imam tu dia menjaga dan memelihara agama Allah, dan juga menjaga umat yang mereka dipertanggungjawabkan, ya. Jadi dengan adanya imam yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bih. Mereka dia berpelang daripada belakangnya dan dia melindung. Jadi apa ni, umat berperang di belakangnya dan mereka berlindung di belakang imam. Dan imam main peranan, ya, untuk menjaga umat Islam, bahkan tanggungjawab seluruh dunia umat Islam tu berada di bawah tanggungjawab khalifah, ketua negara atau imam. Jadi di sinilah Nabi mengingatkan fa in amara bi taqwallah azza wa jalla wa adala kana lahu bidzalika ajrun, ya. Maka bila ketua pemimpin tu dia menyuruh dengan ketakwaan dan dia melaksanakan keadilan, itu memberikan hak pada yang berhak, maka ada ganjaran. Ada ganjaran, sudah pastilah. Bila dilaksanakan sistem Islam itu, kita kata ekonominya terpelihara, pendidikannya terpelihara, ya, pergaulan sosialnya terpelihara, undang-undang mahkamah keadilan terpelihara, dasar-dasar luar negara terpelihara, maka besar ganjaran, ya. Dan imam tu memang dia dilantik dan dibayar untuk dia menerapkan syariat. Kalau dia tak sanggup menerapkan syariat, tak layak dia menjadi ketua pemimpin bagi umat, ya, bagi kenegaraan Islam tu. Wa in ya'mur bi ghairihi kana alaihi minhu. Dan jika dia menyuruh dengan selain daripadanya, maknanya suruh perkara yang salah, tak betul, maka kana alaihi, maka atasnya lah dia akan menanggung kesalahan tu dan dia akan disoal dan Allah Ta'ala akan beri balasan yang setimpal kerana dia gagal melaksanakan amanah tanggungjawab yang sepatutnya. Jadi sini kita bila membaca kisah, ya, apa yang Nabi sampaikan imam tu laksana perisai, maka kita kena tengok keadaan dunia umat Islam hari ini. Mana dia perisai tu yang menjaga, memelihara darah, kehormatan kaum muslimin. Kita tengok bagaimana orang Islam kita, baik di Yugurnya, ya, baik di Rohingyanya, baik di negeri-negeri Arabnya, di Palestin, di Afghanistan, di Iraq, di Syria. Dan kita tahu dunia umat Islam kita hari ini tak ada pemimpin yang satu. Kenegaraan Islam yang dah runtuh pada tahun 1924 masih belum ditegakkan semula sampai hari ini. Maka macam mana kita kata fungsi imam sebagai perisai itu tak berlaku, ya. Kerana apa? Kerana tak ditegakkan kenegaraan Islam yang sepatutnya, ya. Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah dan baginda bila berada di era Madinah, maka bagindalah menjadi imam, ketua pemimpin kepada dunia umat Islam kita. Bila baginda Rasul wafat, maka itulah diganti dengan Khulafa ar-Rashidin, ya, para khalifah-khalifah yang berpetunjuk. Dan kita tahu kitaran zaman ataupun era umat ini
dia akan melalui fasa-fasa dia, ya. Mula-mula dengan fasa nubuah, kemudian Rasul, waktu nubuah tu Rasul sendiri menjadi imam, pemimpin, ketua kaum muslimin. Selepas daripada era nubuah tu ada yang Nabi kata summa takunu khilafah ala minhaj nubuah. Ya ada khilafah mengikut cara kenabian. Maknanya sistem pemerintahan Islam ikut cara Nabi SAW. Dan ianya telah berjalan. Bagaimana Khulafa Ar-Rashidin, ya, telah melaksanakan amanah tanggungjawab dengan terbaik. Maka selepas zaman khilafah ala minhaj nubuah itu, maka kemudian Rasul kata era berikut adalah summa takun mulkan a'dan. Kemudian akan ada mulkan, raja-raja, para penguasa yang menggigit kekuasaan, tapi pada masa yang sama masih menggigit syariat, ya. Kita lihat bagaimana kerajaan Bani Umayyah, ya, kerajaan Bani Abbasiyah, kerajaan Uthmaniyah Turki, selama ribuan tahun, ya, teraju kepimpinan dunia ni sebenarnya di bawah kepimpinan umat Islam. Dan kita tahu bagaimana, ya, kemakmuran, bagaimana pembangunan, dan kita tahu bagaimana tamadun Islam itu menjadi tumpuan dunia. Itu sebagaimana ayat yang kita baca tadi, mereka menunjuk dengan perintah Allah. Selepas kejatuhan kerajaan Uthmaniyah Turki, maka itulah era yang Nabi kata summa takunu mulkan jabariyah. Kemudian ia ada zaman yang dipanggil diktator, mulkan jabariyah, ya. Pemimpin-pemimpin kerajaan-kerajaan, raja-raja yang menerapkan bukan syariat Islam. Dan inilah zaman yang kita sedang hidup ini. Bukan hanya di bumi Malaysia, di Nusantara Melayu, di Indonesia sahaja. Bahkan negeri-negeri Arab, Indo-Pak pun macam itulah. Mereka tidak menerapkan syariat Islam sebagaimana sepatutnya. Campur aduk dengan dahsyat sehingga orang pun tak nampak beza. Ramai orang tak nampak beza mana betul mana salah, ya. Habis bercelamu. Maka kita tahu zaman mulkan Jabariyah ini dia pun akan sampai penghujungnya. Kenapa? Kata Nabi SAW, summa takunu khilafah ala minhaj nubuah. Kemudian akan ada semula sistem pemerintahan Islam cara kenabian. Dan ini adalah khilafah ala minhaj nubuah kali kedua. Maka bagaimana perkara itu akan berlaku, dia memerlukan pengorbanan, perjuangan daripada umat, ya, bukan jadi dengan tiba-tiba. Maka dengan usaha gigih daripada umat Islam sendiri menegakkan semula apa yang kata Nabi, khilafah ala minhaj nubuwah, maka kita tahu ini akan membawa kepada apa? Kemakmuran, akan membawa kepada kita kata kejayaan, kemenangan. Bahkan manusia tu akan dibimbing dengan bimbingan yang betul, mengikut wahyu. Maka itulah fasa terakhir daripada era zaman umat ini. Selepas tu semata kata kemudian Nabi diam, sama-sama diam. Makna apa? Lepas daripada tu nanti habis dah era kekuasaan Islam dan kemenangan Islam, maka akan sampai masanya nak berdepan dengan kiamat, manusia akan kembali semula kepada kekufuran, kemaksiatan, dan Allah akan matikan semua orang beriman. Tinggallah manusia-manusia kufur berada di atas muka bumi, dan mereka lah yang akan menghadapi kiamat nanti, ya. Bagaimana keadaan kiamat yang dahsyat itu, sebenarnya orang beriman mereka terselamat, mereka dimatikan oleh Allah Ta'ala jauh lebih awal, ya. Tetapi yang manusia kufur lah yang akan merasakan keadaan kiamat, kehancuran yang dahsyat. Maka kita hari ini mengkaji bahawa imam yang merupakan perisai itu dah runtuh, dah dihilangkan. Maka kena diadakan semula. Bukan imam saja, kenegaraannya sendiri, ya, kenegaraan Islam itu sendiri. Dan ini adalah tuntutan daripada Al-Quran, ya. Allah bagi tahu dalam satu ayat,
dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai yang beriman, jadilah kamu pembantu-pembantu dalam menegakkan agama Allah. Maka kita semua kena main peranan untuk ambil bahagian supaya memperjuangkan agama Allah ni, memperjuangkan kebenaran ini supaya ianya dapat disebarluaskan dan ditegakkan dalam kehidupan. Baik, jemaah sekalian, sebagai penutup pada malam ni, ya, ingin saya ulang-ulangkan balik, ya, Islam tu mengatur seluruh aspek kehidupan yang kita ringkaskan hablum minallah wa hablum minan nas. Itu bila hubungan dengan Allah Ta'ala, yang penting adalah asas keimanan. Akidah tu berdasarkan sebagaimana kita kaji dalam rukun iman. Kemudian keimanan dan keyakinan ini diikuti dengan ibadah-ibadah khusus, penyerahan diri kepada Allah SWT dalam beribadah, sebagaimana tertera dalam rukun Islam 5 perkara. Jadi dalam Islam mengajar juga supaya hubungan sesama manusia itu kena dijaga. Ada peraturan-peraturan bagaimana nak mengatur diri sendiri, baik dari sudut makan, minum, pakai, akhlak, ya, kebersihan, kesucian, semua tu ada. Begitu juga aktiviti sesama manusia, hablum minan nas, bagaimana kita beraktiviti, ya, baik bidang ekonominya, pendidikannya, pergaulan sosial, perundangan, mahkamah keadilan, pemerintahan, ya, istilah pemerintahan cara Islam, pemerintahan Islam, kenegaraan Islam, dan kemudian ada hubungan luar negara. Bagaimana negara main peranan untuk bawa dakwah ke seluruh dunia. Dan kalau ada halangan-halangan, akan dihilangkan segala halangan itu dengan jihad fi sabilillah. Maka ini penting kita mempunyai, kita kata, maklumat, dan kita perlu kena ada ilmu. Kita kena kaji supaya kita tahu bagaimana tuntutan syariat Islam itu dalam semua perkara cabang-cabang yang kita bincang tadi, ya. Jadi nak menegakkan adilan Islam, itulah keimanan tu kena dibina. Kemudian syariat perlu kita ketahui, peraturan-peraturan perlu kita ketahui, dan semua peraturan-peraturan ini kena diterapkan. Jadi yang ada bidang kuasa menerapkan adalah negara. Itu sebab pentingnya kenegaraan Islam itu kenegaraan ala minhaj nubuwah, atas minhaj kenabian. Maka negara kena ditegakkan, dan kemudian negara lah yang akan menyelesaikan masalah-masalah umat apabila diterapkan syariat. Maka akidah Islam akan terpelihara dan ajaran Islam akan dikembangkan, dibawa ke seluruh pelosok dunia. Jadi sebagai penutup, ingin saya ulangkan semula ayat yang dulu minggu lepas kita bacakan, bahawa kita kena berhati-hati daripada pemimpin-pemimpin yang tak betul, pemimpin-pemimpin yang menyimpang dari kebenaran, pemimpin-pemimpin yang sesat. Di akhirat besok mereka akan berlepas diri, kerana dia tahu bila depan dengan azab, mereka tidak boleh lepas daripada azab Allah. Bahkan para pengikut pun sebenarnya menuntut, ataupun, ya, kita kata para pengikut pun tersedar bahawa mereka menyesal kenapa lah ikut pemimpin yang tak betul ni. Kan ada cala mencela, kata mengata, tapi waktu itu dah terlewat, ya. Bahkan para pemimpin yang tak betul, mereka nak berlepas diri daripada orang yang mengikut mereka. Maka di sinilah Allah sebutkan dalam ayat surah Al-Baqarah, ayat 166 dan 167, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم
وما هم بخارجين من النار. Oke, Bang Idin, tolong bacakan terjemahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Allah. Itulah jemaah sekalian, Allah ingatkan kita ya, id tabarra alladhina tabi'u. Ingatlah ketika telah berlepas diri ya oleh orang-orang yang diikuti itu. Jadi orang yang diikuti ni apa? Para pemimpin. Minal ladzina taba'u, mereka berlepas diri daripada orang-orang yang telah mengikut oleh mereka. Jadi para pengikut ada, para pemimpin akan berlepas diri daripada pengikut dia. Wara'aul azab, telah melihat mereka akan azab, wa taqatta'at bihim asbab, dan telah putuslah dengan mereka ni segala hubungan-hubungan. Jadi hubungan kebendaan, hubungan keduniaan, hubungan pangkat darjat, ya. Jadi hubungan keduniaan tu yang mengheret, membawa mereka ke dalam maksiat dan kekufuran, maka waktu itulah penyesalan, ya. Jadi masing-masing semua berlepas diri, tak mahu nak tanggung, tak tanggung apa yang didakwa oleh para pengikut, ya. Wa qala alladzina taba'u, dan telah berkatalah oleh orang-orang yang telah mengikut oleh mereka. Ini para pengikut ni dia menyesal waktu. Dia kata apa? Lau anna lana karrah. Kalaulah bahawasanya bagi kami ni ada ulangan. Fana tabarra' minhum, maka kami nak berlepas diri daripada mereka, kama tabarra'u minna, sebagaimana telah berlepas diri oleh mereka daripada kami. Jadi itulah, waktu tu baru menyesal, ya. Kalau boleh nak kembali ke dunia. Kalau boleh nak kembali ke dunia, ya. Supaya apa? Supaya nak elak buat kesilapan yang sama, ya. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Yang demikian tu, ya, Allah Taala ya perlihatkan amal-amal mereka ni kerugian atas mereka. Wa ma hum bikharijin minan nar, dan tiada mereka ni orang yang keluar daripada neraka. Jadi para pengikut nak berlepas diri, ya, tak nak ikut lagi dah para pemimpin yang sesat tu. Sebagaimana hari ni mereka dah berlepas diri daripada kami. Jadi kita kata penyesalan mereka di waktu itu dah tak ada gunanya, ya. Kalau kita nak menyesal waktu kita hidup di dunia ni lah. Sebab apa? Kita masih lagi ada peluang untuk buat pilihan yang betul. Jangan kita biarkan diri kita dihanyutkan dengan kekufuran, kemaksiatan, ya, yang ditaja oleh banyak pihak lah, ya, yang nak menjaga kepentingan dunia masing-masing, sanggup menaja perkara yang tak betul, mengheret orang supaya ikut mereka. Jadi kita tak mahu mengikut perkara yang salah, perkara yang tak betul. Itulah jemaah sekalian, pada malam ini sedikit perkongsian, ya. Jadi kita ingatkan diri kita, ya, hadis yang Nabi beritahu, al-imam junnah, ya, pemimpin itu adalah perisai. Maka kalau kita lihat diri kita sebagai pemimpin dalam keluarga, maka kita kena melindungi isteri dan anak-anak kita. Apatah lagi bila kita lihat ada sebahagian kita yang memegang jawatan dalam masyarakat. Mungkin kita kata sebagai ketua kampung ke, ketua sidang ke, penghulu ke, ya, ataupun ketua di dalam organisasi pengurusan masjid, pengurusan surau,
Maka kita kena main peranan supaya apa, membimbing orang dengan betul, ya, dan bukannya kita ikut perkara-perkara yang salah, ya, dalam kehidupan itu. Maka sampai sini saja pada malam ni. InsyaAllah kita akhiri dengan doa, dan kemudian ya, kalau ada mana tahu respon perbincangan, boleh kita ambil, berbahasa sedikit. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah dia, tuan-tuan sidang jemaah muslimin muslimat, sedikit perkongsian. Baik, sebelum kita bersurai, ada apa-apa respon daripada yang hadir sekiranya ada? Kita malam ni Datuk Masrani pada sihat tu Alhamdulillah. Okey, Ahmad Taki. Okey, Saudara Nur Effendi Abdul Wahab pun ada. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa, Alidin ada apa-apa tak ada? Tak ada, alhamdulillah. Itulah dia sedikit perkongsian, moga bermanfaat, ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.